what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing. Way you move, that shit is beautiful. Late night crew, you're uno numero. EOS, the feeling's mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stung and then we're going ha ha ha. Oh, yeah, we're singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Alright, first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudah sedia menantikan live kita pada malam ini. Dan tidak lupa juga saya nak ucapkan saya nak jawab salam dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang telah memberi salam. Alright, so baru nak tanya kan. Baru nak tanya, Cik Puan Katie dah bagi tahu loud and clear. Okay, thank you. Cik Puan Faridah pun dah bagi tahu loud and clear. Alright, so yes, good. Baru saya nak tanya, boleh dengar ke tak suara kan? Boleh nampak ke tak muka saya ni? Alright, baru nak tanya. So thank you kepada yang dah bagi feedback. And at the same time, apa kata you all tolong sikit bagi thumbs up sikit ke, komen sikit ke kan.
Sebab yang dah tengok ni, yang sedang menonton ni ada 140, hampir 150 orang, 160 orang. But yang bagi reaction hanyalah baru 71 orang. Okay? Okay, alright. So tajuk kita pada malam ni adalah saham made easy. Okay, sebab apa? Sebab I came across a lot of people keep on asking me lah. Maksudnya ramai yang dekat luar sana yang PM saya punya page, PM saya punya Facebook, tanya, DM saya punya IG, tanya macam-macam method lah sebenarnya. You all tanya, sibuk bertanya kan, method ni macam mana nak diguna pakai, benda ni macam mana you nak guna pakai kan. Yang mana selalunya bila saya jawab, at the end of the day saya akan tanya balik tau. You ni bila you terlibat dengan saham, right? You ni bila you terlibat saham ni, soalan dia adalah adakah anda ni nak jadi, anda nak buat duit, anda nak buat jana profit, jana income, ataupun anda just orang kata apa, nak jadi analis sebab you sibuk tanya macam-macam ilmu, macam-macam benda yang ada dekat luar sana. Ada yang sibuk bertanyakan mengenai sibuk bertanyakan mengenai Elliott Wave, Fibonacci, apa segala macam apa ni lah, segala macam benda lah yang ada dekat luar sana, method yang mungkin you dah terdengar, yang you biasa dengar ataupun you ada baca dekat internet. Allah, apa ni rambut? Baru lepas shampoo rambut, jadi tu sebab tak nak pakai minyak rambut malam-malam. Okay, nanti tidur muka berminyak, jadi tak syok. Okay. Alright, jadi ramai yang tanya saya macam tu tau. Jadi persoalan, sebab bila saya tanya kenapa nak cari, sebab dia cakap selalunya bila kita tahu benda-benda ni lebih mudah untuk kita orang kata apa, lebih mudah, lebih selamat kononnya untuk protect dia punya capital, protect dia punya profit. But the question is, nobody is going to know dekat mana puncak tertinggi. Contoh macam pagi tadi kan, MyEG dia start trade, dia suspended sampai pukul 10 pagi. After 10 o'clock dia pergi mencanak-canak babe sampai 219 So siapa yang jangkakan daripada 219 yang dia turun dan turun dan turun, at the end of the day dia closing below RM2. Okay, how many of you yang expect yang dia akan start trading RM2 pergi RM2.19 and at the same day dia tutup below RM2, tuan-tuan dan puan? Who are expecting that? Maksudnya walaupun you dia macam ni, kita bila kita buat technical analysis, kita guna technical analysis, kita buat jangkaan, kita buat prediction. Nama pun prediction, jangkaan. Maksudnya tak semestinya apa yang kita jangkakan, apa yang kita rancangkan akan berlaku, akan menjana keuntungan. Yes, akan janakan keuntungan, but doesn't mean you boleh maksimumkan you punya keuntungan, sebab there's emotion of people involved. Kalau bukan emosi you, probably emosi orang lain yang ada dekat dalam market yang akan mengganggu-gugat pergerakan harga saham yang ada dekat luar sana lah. Okay. Jadi that is what I would like to share with you all. Yang mana you cannot predict 100% orang kata tepat lah apa yang bakal berlaku di masa akan datang. Okay, jadi there's no such thing as 100% bila you trade, you masuk dekat dalam saham, you buat satu-satu keputusan, you akan untung 100%. There's no such thing. Okay, sebab apa? Sebab kita ni semua, tuan-tuan dan puan, adalah manusia, dan orang yang berjual beli dekat dalam market, dekat dalam bursa tu juga manusia. Manusia ni tidak lari daripada emosi sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Okay, even saya, yes, saya beli MyEG daripada minggu lepas. Bila dia naik 219 tu rasa macam nak jual. Lepas tu tengok ada momentum kan, relax dulu lah. Nampak tak? Emosi tamak. Even, yelah kan, maksudnya 219 ni boleh naik lagi ni kan. Nampak? Emosi tamak. Dah, padahal dah profit more than 15%, almost 20% profit. But then emosi tu tamak masuk, dia turun. Konon naikkan trailing stop pergi RM2.10. RM2.10. Lepas tu dia turun pergi RM2. Dia cecah balik RM2. Lepas tu dia push balik pergi RM2.10. Pun tak nak jual lagi. Saya cakap ni mungkin momentum kali kedua ni, mungkin dia push terus lah kot RM2.20. Dan dia turun dan turun. Last sekali petang saya tengok dia berlega-lega dekat dalam pukul 3.30 macam tu, dia berlega-lega.
Kan, dia berlega-lega, dia nak macam nak jatuh kan dekat RM2. Saya cakap okay, last. Break je RM2, saya jual. Ngam-ngam 199, saya jual terus. Ambil 5%. At least tuan-tuan puan untung. Hashtag kita apa? Hashtag janji profit. Last kali ambil juga 5% kan. Walaupun elok 20%, last kali ambil 5%. Tapi so far, this month, 3 kali dah lah 5% kan. So kalau you compound kan, baru trading day yang ke-5, okay, baru trading day yang ke-5 dah 3 ke 4 kali 5%. Jadi bila dah 3 ke 4 kali 5%, cuba you compound kan. You compound kan after a month, berapa yang potensi yang saya boleh bawa balik. Meaning saya kalau saya tarik ikutkan apa yang saya predictkan, dia boleh pergi lebih tinggi tapi dia tak boleh pergi. Nampak tak? Kita kira-kira, kita buat prediction. Okay, nama pun ramalan. Prediction is ramalan. Kita buat ramalan mengatakan bahawa saham IAG ni macam boleh terbang lagi. Tapi dia tak terbang. Nak buat macam mana? Ambil je lah profit berapa banyak pun yang dia bagi. At least profit. Kan? Daripada tak profit, kan barai nanti. Kan? Jadi that's normal. Maksudnya tuan-tuan dan puan, kita tak boleh confirm apa yang bakal berlaku, apa yang orang kata apa yang bakal berlaku, apa yang maksudnya whatever we are predicting doesn't necessarily akan jadi 100%. And then ada juga yang dekat luar sana bila dia join dekat dalam saham, dia sibuk mencari Holy Grail. Tahu tak Holy Grail ni apa? Holy Grail ni adalah Holy Grail ni adalah selalunya terma ni kalau you biasa tahu, dia adalah macam satu grail lah. Dia macam grail yang mana kononnya kalau penganut agama Kristian ni dia percaya yang kalau dia apa benda saya tak pastilah benda tu kan, but maksudnya benda tu memang tak boleh dijumpai lah kan. Maksudnya there's no such thing as Holy Grail dekat dalam saham, yang mana bila you beli menggunakan satu method, satu teknik, you akan 100% guarantee untung. There's no such thing. Okay, tapi ada tapinya ada satu method yang bila you beli you confirm untung. Berapa ramai yang nak tahu? Berapa ramai yang nak tahu method tu? You beli you confirm untung. Tapi bukan you beli hari ni esok pagi untung. Bukannya you beli hari ni minggu depan you untung. Okay, berapa ramai yang nak tahu? You beli, you confirm untung. Sebab dia ada soalan susulan yang saya nak tanya sebenarnya. Okay, thank you Cik Puan Suzana. Dia cakap dia nak tahu. Siapa lagi nak tahu ni? Tuan Syuk pun cakap nak tahu. Tuan Syarul cakap nak tahu. Takkan bawa 3 orang babe. Viewer malam ni 200 lebih. Takkan 3 orang. Alright, yes, ada lagi yang bagi tahu. Alright, Cik Puan Masura, Tuan Zahari, Tuan Izzah, okay, good, thank you. Thank you bagi feedback. Cakap nak juga kan. Yelah, siapa tak nak kan. You beli, you confirm untung. Okay. Alright. Soalan seterusnya, adakah anda bersedia? Lama. Belum apa-apa lagi dah tanya, you dah ready ke belum kan? Confirm lah cakap dah ready. Sebab guarantee untung lah, confirm ready anytime soon. Okay, soalan dia adalah, berapa ramai di antara anda berapa ramai yang di antara anda yang sanggup beli saham hari ni, lupakan password, 5 tahun akan datang baru you nak tengok? Berapa ramai yang sanggup macam tu? Mana boleh babe, kena bakar. Hari-hari orang untung 100%, hari-hari orang untung 1000%. Mana boleh babe. Kan? Ya, sebenarnya metodnya adalah you invest. You invest, you akan untung. No matter how you pusing cerita macam mana pun, kalau you invest, you guarantee untung. It's just that a matter of time. Masa yang akan menentukan sebenarnya. Sebab you beli saham apa pun, but if you invest for let's say 5 years from now, confirm untung. Tapi pulangan dia, tuaian dia adalah 5 tahun lah. Ni tak. Hari-hari nak untung. Hari-hari nak 100%. Hari-hari nak
Hari-hari nak 1000% kan. Yes, dia confirm untung sebenarnya tuan-tuan dan puan. Syarat dia, ada syarat dia lah. Selain syarat you kena tunggu 5 tahun, syarat dia you kena make sure saham syarikat yang you beli tu dia memang ni lah, dia memang boleh bagi you profit, maksudnya dia punya fundamentals, dia punya business nature semua bagus. Okay. Dah yang koma pergi beli saham-saham yang harga dia turun naik laju tu pasal apa? Kan banyak saham yang naik steady. Nak tahu saham yang naik steady tak? Saham yang naik steady bagi daripada bulan 6 bukan beli pun. Dah 100% baru terhegeh-hegeh nak beli. Nampak? Cik Puan Faridah dia share. Saya simpan 8 tahun untuk 100%. 8 tahun babe 100%. Tak power, tak cukup power. Orang kat luar sana tu hari-hari 100%. Yelah, beli saham setengah sen, naik setengah sen, cukup lah 100% lah. Apa masalahnya? Okay. Yes. Sebenarnya there's no, if you want to become a trader, there's no such thing as 100% untung. Okay, there's no such thing as 100% untung unless kalau you invest. You invest, confirm you 100% untung lah. Okay. 100% untung kalau you invest. But if you are trading, there's no such thing as you akan 100% untung. Okay. Sebenarnya. Yes, that's the truth lah sebenarnya. Okay, it's just that macam mana you nak kawal, sebenarnya macam mana you nak consistent profit. So far this month, Alhamdulillah baru hari ke-5 trading, saya tak ada loss lagi. Okay, still maintaining my 100% record for bulan 12, tapi baru berapa trade babe? Baru 4 trade. Okay, baru 4 trade. Okay, jangan gembira awal sangat, baru 4 trade. But you have another like what? Another 16 more trades to go. Anything could happen within that period of time. Jadi macam mana, dan you tanyalah student investors masa kelas macam mana saya consistent profit at least 3 to 5% bila saya masuk market. Kalau you tahu method yang saya pakai ni, you rasa macam you nak hentak-hentak dahi je. That is how simple it is sebenarnya. Saya tak adalah guna method sekali-sekala je lah, barulah nampak macam ada MSTA kan. Kalau tidak, sia-sia ambil MSTA sampai bayar sampai 20,000. Dia macam ni tuan-tuan dan puan. Yes, ada masa saya menggunakan teknik-teknik, method-method yang macam powerful gila-gila. Macam sometimes saya gunakan Elliott Wave, but Elliott Wave pun saya tak gunakan dekat stocks market. Okay. Elliott Wave saya gunakan dekat, selalunya saya memang akan guna Elliott Wave dekat FBM KLCI je. Saya hanya akan gunakan dekat KLCI semata-mata. Okay. Semata-mata KLCI sahaja yang saya akan gunakan Elliott Wave, sebab dia sebenarnya susah sikit nak kira Elliott Wave bila mana kalau you tengok dekat dalam stocks, dekat dalam saham sebenarnya. And then ada lagi, mungkin you pernah dengar Wyckoff theory apa semua. I can simplify it for you within 5 minutes, tak sampai 5 minit ataupun 2 minit. Okay. Kan? Tak sampai 2 minit saya boleh ceritakan apa tu sebenarnya Wyckoff. Wyckoff ni sebenarnya tuan-tuan dan puan adalah satu method yang mana disimplifikan, dimudahkan, adalah breakout pattern. Tu je. Pattern breakout sebenarnya. That is Wyckoff. Tu sebab dalam teori technical analysis, dia punya falsafah dia yang dia pegang ataupun prinsip yang dia pegang, dia cakap benda yang paling efektif dan untuk you tengok adalah sebenarnya price je. You tengok price movement cukup dah, more than good enough sebenarnya. Lebih. Okay, lebih dah sebenarnya. Wyckoff ni apa benda? Alah, you carilah double bottom ke, triple bottom ke, cup and handle ke, bila dia breakout tu lah dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. That is how easy it is sebenarnya. That is how I simplify things. I keep things as simple as possible. Okay. Jadi kalau you tanyalah student investors masa kelas, they know how I pick up stock, saham-saham yang saya pilih. Dan petang tadi pun I believe you pun boleh perasan method yang saya pakai kan.
saya kongsikan mengenai packaging, walaupun ada ramai dekat luar sana yang shout saham muda, but no, muda tak muncul pun dekat saya punya radar. Frankly speaking, muda tak muncul pun dalam radar saya. Tu sebab saya tak mention langsung pasal muda. Okay, muda langsung tak muncul dalam saya punya radar. Tu sebab langsung saya tak mention pasal muda. Yes, saya tahu ramai yang shout pasal muda, but sebab muda tak muncul dalam radar dan I don't see anything, so tu sebab saya tak buat. But benda yang saya nampak petang tadi adalah Orna Paper. Selain Orna Paper, saya nampak Kim Long dan Uli Corp. 2 ni je. 3 ni je yang saya nampak. Okay, petang tadi saya ada mention sebelum market tutup. Okay, you nak Orna apa? Okay, saya memang frankly speaking, I don't see, muda langsung tak masuk lah dekat dalam radar saya. Okay, sejujur-jujurnya muda langsung tak masuk dalam radar saya. Sebab apa? Sebab dia dah naik tinggi sangat. Saya cari breakout yang cantik, yang normal. Okay, saya cari breakout yang cantik, yang normal, yang tak masuk, yang orang kata yang tak masuk akal ni, saya memang tendang tepi terus siap-siap lah. Okay. Jadi that is how I choose stock sebenarnya. Saham yang dah naik tinggi, terbang tinggi sangat, saya tak akan masuk. Okay, saya cari saham yang breakout dia macam sihat je. Macam mana saya cakap dia punya breakout ni sihat? Dia punya breakout yang sihat ni sebenarnya tuan-tuan perempuan, volume dia ada dan dia punya candlestick dia tak ada. Dia candlestick dia kena tinggi, but dia tak adalah tinggi more than saya selalunya suka cari saham-saham yang kalau dia breakout tu, you tengok daily dia punya percentage change for that day plus minus dalam 10% je. If go beyond than 10%, jarang lah saya nak ambil sebenarnya. Okay, jarang sebenarnya saya nak ambil yang bila dia dah go beyond 10%. Okay, sebab pada saya kalau dia dah go beyond 10% ni selalunya dia agak volatile. Okay, dia agak macam volatile, so I try to avoid that kind of stocks. But so far saham-saham yang bila saya beli yang within that range, bila dia breakout, dia akan lari. Contoh saham yang saya beli dan sekarang ni kalau tak jual lah, kalau tak jual sampai hari ni, Hang Yuan dah 30%. Okay, you can see lah saham-saham yang saya pilih kan, yang dia breakout dia normal je. Contoh kedua MyEG, kalau sempat jual, kalau juga kan, kalau sempat jual dekat puncak tu dapat dalam 20% kan. Jadi meaning you don't need to find yang macam saham yang gila-gila babas naik terbang pun. You just cari saham yang relax, yang steady naik dia kan, yang breakout dia simple je, dia punya breakout within 10%. Sebab apa? Sebab within 10% ni dia masih rendah. Maksudnya kalau you punya risiko pun banyak tu je. Kalau dia naik tinggi macam mudah, dekat mana you nak letak you punya tahap risiko you. Okay, dia bukan kalau jual dekat atas. Okay, saya jual dekat bawah. Saya pun macam you all juga, tak adalah boleh jual kat puncak kan. Kalau boleh jual kat puncak tu dewa, kadang-kadang je dapat. Okay, kadang-kadang je dapat, bukannya sentiasa saya dapat. Kadang-kadang saya tunggu juga dia jatuh baru saya cut. Contoh cerita MyEG yang saya sharekan tadi kan, dia naik dan naik pergi RM2.20. Letak kononnya trailing stop RM2.10. Dia jatuh sampai RM2, tolak balik RM2.10. Mungkin ni momentum masuk balik ni kan. Dia buang balik. Wow. Kan. Last kali jual berapa? Ambil 5% je. Cukup lah profit 5% kan, daripada tak profit langsung. Sebab apa? Hashtag kita janji profit. Okay. Jadi tu sebab saya prefer pilih saham-saham yang kenaikan dia punya breakout ni sihat lah. Alright, sihat, yang orang kata tak adalah macam gila-gila dia punya breakout. Contoh kalau you ambil apa tadi, muda. Kalau you ambil muda, you see over here jap saya buka screen. Let's say kalau you ambil muda kan, 23, 27, full lah mak, 20 sen, 40 sen, 20% ada kan. Okay, 20% ada ni.
Yes, 20%, betul lah. You see, 20% kat sini, dekat mana you nak letak you punya support? You punya risiko tu you nak letak kat mana? Tinggi, babe. Unless kalau you boleh you dapat rembat dia dekat sini. Dekat RM2.40 ke kan. Kalau you dapat rembat kat RM2.40, fine. But I'm talking about orang-orang yang macam saya yang sibuk bekerja, petang baru ada masa nak tengok. Kan, itu pun tak sempat sangat sebenarnya. Yang saya je setakat sempat intai over the phone. Okay. Tapi tengok muda dah dekat situ. So, what can I do? Tengok je lah. Biarlah orang lain untung. Carilah saham yang breakout. Okay. You ada contoh kenapa saya cakap Kim Long. Tak ada apa-apa efek. Kan? Kenapa saya cakap Kim Long? Tu. Dia tak breakout. Tapi saya perhatikan masuk watchlist. Sebab apa? Sebab dia almost breakout. Saham-saham yang saya sebut, semua yang almost breakout. Bukannya saham-saham yang dah breakout baru saya nak cakap. Kan? Almost breakout tu sebab saya perhatikan Kim Long hari ni. Selain Kim Long, saya juga perhatikan Uli Corp. Ada satu lagi saham yang saya perhatikan tak jadi. Okay, Uli Corp breakout, technical breakout 88 sen, 88 sen setengah. And ada satu lagi saham yang saya perhatikan tapi saya tak minat. Saya tak minat sangat saham ni sebab dia property developer. Okay, sebab dia property developer. Jadi tengah hari tadi nampak macam dia breakout daripada pattern ni. Jadi pagi tadilah tu yang macam okay, boleh consider dalam pukul 10 tu kan. Tapi bila petang dia jatuh, fine. Habis cerita. Kalau tak jadi, tak jadi lah. Kan kita predict okay, kalau dia break ada chance nak masuk. Tapi dia tak sustain duduk kat situ, dia jatuh, fine. Janganlah beli. Okay. That is how easy it is for you to make money sebenarnya dalam saham. You jangan tergopoh-gapah cari saham apa yang best. Okay, try ikut kejar orang lain. Orang lain sebut muda, you pun kelang kabut beli muda. Lepas tu terpacak kat atas tu kan. Kalau esok dia naik, syukur Alhamdulillah. Kalau esok dia bagi buang ke bawah, kan? Siapa nak menolong lah? Siapa yang menanggung ruginya? Diri sendiri juga yang menanggung rugi. Kan? Orang yang suruh you beli muda tu ada dia tolong? Tak adanya. Okay? Bukan apa. Sebab at the end of the day, you punya duit. Sayangilah duit anda. Jangan terkejar-kejar. Jangan tergopoh-gapah. Jangan sibuk cari saham-saham yang bukanlah cari saham. Jangan sibuk cari method yang macam super power. Yang sibuk terpedaya dengan apa yang dakyah-dakyah yang ada kat luar sana. Try to keep things as simple as possible bila you buat trading. Okay? Try to keep things as simple as possible. Faham tak? Bila you pegang satu-satu benda lebih simple, sebenarnya lebih mudah. You just imagine kalau you time ni lah you baru nak tarik you punya Fibonacci lah, nak tengok dia jatuh kat mana lah apa semua kan, during trading days. Dengan you sibuk bekerja, tengah driving. Jawapan dia apa? Jawapan dia innalillahi wa innalillahi raji'un. Kan? Sebab you memang tak ada masanya sebenarnya. Try to keep things as simple as possible. But kalau you belajar, okay, this is my through my experience. Ini berdasarkan pengalaman saya bila saya mengajar. Sebab yes, dekat dalam Investors Masterclass saya ajar A to Z. Dan segala method, segala mak nenek punya method semua saya share lah dengan dalam studi Investors Masterclass. Yang mana bila saya tengok setakat ni lah setakat ni bila dia baru habis belajar basic sampai minggu lepas lah last dia belajar pasal basic kan. Sampai last dia belajar pasal basic tuan-tuan dan puan. Okay, this is based on saya pengalaman. Bila dia belajar basic, dia buat profit consistent. Sometimes more than 100% dia boleh buat profit within a month. Tapi bila dia dah start belajar benda advance, saya start mengajar benda advance sebab yelah ramai yang sibuk tanya macam mana. Saya ajar juga Fibonacci, saya ajar Elliott Wave, saya ajar MACD, saya belajar RSI, saya mengajar apa lagi, Ichimoku Kinko-hyo, apa lagi, segala benda saya dah ajar. Bila terlampau banyak sangat dalam kepala otak dia, terlampau banyak benda dia nak hadam, terlampau banyak benda dia nak proses. Last kali apa tahu? Last kali dia pun tak tahu apa dia nak buat. Last kali apa dia buat? Dia ikut je apa orang sebut. Untung-untung lah, rugi-rugi lah.
Dia jadi macam tu. So, apa yang saya nak nasihatkan dengan anda, apa yang saya suka untuk nasihatkan untuk anda semua adalah tolong, tolong keep things as simple as possible. Try to keep things as easy as possible. You jangan complicatedkan benda. You tak perlu complicatedkan banyak sangat benda sebenarnya, sebab the simple the thing you work with, lebih cepat you buat keputusan, lebih senang you nak identify. Alright. So kalau tanya saya, sebenarnya pukul 3 tadi saya pun tak tahu saham apa yang boleh dibeli. Unless bila pukul 4 lebih barulah saya share cakap, korang tengok saham apa, saya tengok saham ni. Try to keep things as simple as possible. Sebab itulah sebenarnya lubuk duit. Dia bukanlah you sibuk cari RSI lah, cari MACD lah, guna Ichimoku Kinko-hyo. Yes, Ichimoku Kinko-hyo adalah satu method yang agak simple sebenarnya, tapi bila you tengok banyak sangat line, you pun boleh jadi confused. Keep things as simple as possible lah. Yes, bunyi macam power. Kau pakai apa, babe? Aku pakai ni. Oh, kau punya setup bursa macam mana? Setup bursa aku macam ni. Setup kan? Betul? Betul Tuan Mustamarul. Banyak sangat teknik lah, sekali tengok support resistance juga. Betul. Saya macam tu je. At the end of the day, saya tengok support resistance je. Tanya student investors masa kelas. Bila diorang tanya kan, diorang tanya saham ni okey lagi tak untuk simpan? Saya akan cakap support resistance je. Boleh, you boleh simpan lagi, cuma you naikkan trailing stop dekat sini. Sebab apa? Sebab this is dia punya numbers dan this is area of resistance. So cuba kalau you tarik Fibonacci, probably dia akan jatuh within this area. Tarik, betul jatuh kat within that area juga. Kan? You tanyalah student investor masa kelas. Sebab at the end of the day, last sekali adalah support and resistance juga. Yang saya pakai adalah support resistance. Sekali-sekala saya pakai chart pattern, sekali-sekala saya pakai candlestick pattern. Tapi cerita dia support resistance je. Trend line pun tak pakai. Saya trend line pun saya tak pakai. Ada masa pakai line chart je. Lagi cacat bunyi dia kan. Line chart je, apa benda tengok, dia breakout tu beli je lah. That is how simple it is. Sometimes you need to keep everything as simple as possible. Last time ada orang cakap saya ni gila. Sebab apa? Sebab saya trade, bila dia tengok chart saya, dia memang macam, kau trade pakai ni je? Ya. Orang-orang yang you tengok sekarang ni jadi kononnya jadi macam apa? Jadi orang-orang kat luar sana yang you tengok jadi yang mengajar sekarang ni, dia datang tengok saya trade kan, dia pun tak boleh brain, babe. Dia tengok chart saya. Kau tengok chart apa ni? Berbenda ni? Line, line ni je lah. Macam mana kau tengok line? Line ni, line. Langgar line yang kita lukis ni, dia break. Line. Lepas tu kita lukis line lagi, dia langgar line tu beli. Yelah, support resistance je. That is how easy it is. I trade last time. Sampaikan orang cakap, jangan percaya lah benda ni semua menipu, karut ke. Mana ada orang trade pakai line chart. Dia. Kalau tak ada orang trade pakai line chart, kenapa line chart tu wujud? Alright. This is good question daripada Tuan Nizar Shah. Saya selalu kena false breakout. Macam mana saya nak confirmkan dia adalah breakout yang betul-betul breakout? Soalan ni bagus. Dan soalan ni juga pernah even student investors masa kelas pun ada yang sampai hari ni pun masih ada problem yang sama. Dia jawapan ni sebenarnya macam ni dia bukan setakat bogel lah. Lebih bogel daripada bogel. Line chart je. Memang line chart je saya pakai. Alright. So soalan daripada Tuan Nizar Shah ditanya kalau breakout ni macam mana. Tu sebab saya cakap fundamental jangan tinggal. Fundamental jangan tinggal langsung. Sebab apa fundamental tu penting? Fundamental tu jangan tinggal langsung. Sebab fundamental ni lah yang menentukan adakah breakout ni adalah breakout yang baik. Yang kedua, kalau you beli breakout dekat saham 20 sen,
kemungkinan untuk dia tak jadi tu lebih tinggi daripada jadi. Scanner yang saya buat, ni saya bocorkan sikit lah. Scanner yang mana, siapa yang pernah join program-program saya, Becoming Traders, Becoming Investors masa kelas, semua tahu scanner saya, saham bawah 50% tak akan muncul. Saham bawah 50% tak akan muncul. Sebab apa? Sebab keselalunya saham-saham yang bawah 5% ataupun daripada 2% dia naik atas above 5%, selalunya ini adalah kategori saham-saham yang volatile. Dan saham-saham yang volatile inilah yang selalunya buat false breakout. Okay? Dan kalau you nak join false breakout, you tak boleh swing. Join false breakout. Kalau you join, okay. Kalau you join saham-saham yang volatile, you tak boleh swing. You jangan swing bila you join saham-saham yang volatile. Whatever money it gave you the next morning, you should take it. Esok pagi by 9 o'clock or 9:30 or by 10 AM. Apa yang dia bagi, you ambil. You jangan tunggu lama-lama. Okay? Dan jawapan daripada Tuan Hafiz Kamali, dia first batch dah, antara batch yang pertama, dia bukan antara student yang first batch investors masa kelas. Dia pun dah go through satu fasa yang mana dia profit, lepas tu tiba dia loss, dia start profit balik. Yang mana dia share ni adalah pengalaman dia. Cuba cari saham, tuan-tuan dan puan, yang steady, yang mana fundamental dia solid, dia punya charts ni moving uptrend. Confirm duit you selamat. More likely duit you lebih selamat daripada losses. Okay? Sebab anyway, kalau dia naik perlahan, lebih selamat daripada dia naik laju. That is how things work sebenarnya. Benda yang naik perlahan lebih selamat daripada benda yang naik laju. Sebab apa benda yang naik laju ni tak selamat? Cuba you sprint naik atas bukit ke, you pergi naik Gunung Kinabalu tu, you sprint daripada bawah sampai atas. Meletup tak meletup you punya jantung? Maksudnya dia tak sihat. Okay? Anytime soon dia akan collapse, dia akan jatuh. Okay? Jadi, benda yang lebih stable, stable, yang lebih steady adalah saham yang dia breakout sikit, lepas tu dia rehat sekejap. Dia breakout sikit, dia rehat sekejap. You tengok VS. You tengok Inari. You tengok Globetronic. You tengok KSM. Ini tak. Pergi belasah saham apa? Vivocom, Yongtai. Saham tu jugalah yang menjadi penambat hati. Bila rugi tanya dekat PM, dekat DM, apa patut saya buat? Saya bagi jawapan straightforward, jual lah. Buat apa lagi? Nak tunggu dia delisted baru nak menangis. Baik menangis masa you lost daripada dia kena delisted, kena PN17, lagi barai. Okay? It's better for you pilih saham yang steady lah. Kalau you tak ada masa, you bekerja, you berniaga, pilih saham yang steady. Okay? There's no such thing as cepat kaya sebenarnya dalam saham. Saham confirm kaya tapi dia bukanlah skim cepat kaya, tuan-tuan dan puan. Okay? Dia bukan skim cepat kaya. Dia bukan tempat untuk anda jadi cepat kaya, tapi anda memang boleh kaya. Alright? Come on lah. Kan last week saya dah cakap 5,000 jadi 1 juta berapa tahun? Berapa tahun? Saya cakap itu. Bukan hari ni masuk 5,000 esok jadi 1 juta. Hari ni 5,000, 6 bulan akan datang 100%. Tu okey. Faham tak? On average. Alright, on average, by right performance you all, setiap, ini saya punya performance by right performance you all, every 6 month, by right you akan bawa balik return at least 30% to 50%. Kalau you pilih saham yang steady, saham yang stabil. Sebab apa? VS itself, every month, 10 to 15% dia akan bagi. 10 to 15% saham VS akan bagi dekat you every single month. 10 to 15%.
You try tengok history dia. It's just a matter of time. Cepat atau lambat je dia boleh bagi you 100%. Okay? It is just a matter of time. Sama juga dengan saham-saham lain. Contoh macam apa lagi this year yang naik kau-kau banyak. Banyak saham tahun ni yang naik kau-kau banyak. Almost 100%, more than 100% kenaikan dia. Okay. But you tengok bila dia naik, dia hit 100% tu, dia bukan naik all the way. Dia naik, dia rehat. Dia naik, dia rehat. That is how it works lah. Okay. Yes, macam Cik Puan Fira dia share, saham kena pilih ikut kesesuaian diri sendiri. Maksudnya bukannya hari-hari you, orang kata, sometimes you tak perlu hari-hari tekan pun. Okay. Sometimes you tak perlu hari-hari tekan. But kalau you ada masa, you tengok. Harta Lega, yes. Harta Lega takes me like what? 2 years I think? 2 years. 2 years lah kot, lebih kurang. Tak ingat. Masih dia RM3.90. Masa tu dia baru lepas bagi bonus issue. Okay. So yes, Johor-tin, UWC, yes. Saham-saham macam ni lah yang you cari. Yang steady dia punya kenaikan. Yang relax, santai. Yang mana confirm you boleh buat duit. Cuma cepat atau lambat sahajalah proses yang diperlukan. Okay. DNO ni dia barai sikit lah. Okay. DNO walaupun ada dekat dalam list saya, tapi saya tak pernah beli. Saya tak tahu kenapa saya tak beli. Okay. Sebab saya rasa dia punya kenaikan tu macam tak berapa sihat. Macam cacat sikit lah dia punya kenaikan, saya rasa. Sebab apa? Sebab dia naik. You tengok saham yang sihat, contoh you buka ni lah, VS lah, contoh. Okay, ingat this is contoh. Okay, ni sebagai contoh je. At the end, keputusan jual beli dekat tangan you. You nampak sekali dia naik, dia akan rally punya. Dia akan rally half a month. Okay, 1 bulan dia rally. Lepas tu dia rehat pun lebih kurang 2 bulan. Lepas tu dia naik, dia rally. Dia rehat. Dia rally. Dia rehat setengah bulan. Dia rally. Dia rehat. Dia rally. Dia rehat. Dia rally. Dia rehat lebih panjang. Dia rally. Dia rehat 2 bulan. Dia start rally balik. That is how things work. Next, you tengok this one. Nampak? Dia rally, dia rehat panjang. Dia rally, dia rehat setengah bulan. Dia rally, dia rehat setengah bulan. Dia rally, rehat panjang sikit 3 bulan. Dia rally, rehat, dia rally, dia rehat. Nampak? Lepas tu sekarang ni dia tengah fasa rehat. That is how saham sepatutnya bergerak. Dia bukan naik mencanak-canak. You tengoklah saham-saham yang steady, yang sihat, mana ada dia naik mencanak. Okay. You tengok contoh. Letih dah ni mengajar. Saham yang macam ni. You tengok dia rally, dia rehat. Dia rally, dia rehat. Dia rally, dia rehat. Ni dia rally lebih sikit, dia rehat panjang sikit. Dia rally, dia rehat setengah bulan. Dia rally. Sekarang ni dia rehat almost a month. Sebulan dah. Okay. Soalan daripada Cik Puan Fira ni bagus. Dia antara student investors masa kelas. Nampak? Even ni pun dia tanya dekat sini juga. Okay. Untuk kita decide untuk invest atau swing, if harga dia naik macam roller coaster, tak apa ke bila kita nak jual? Kalau kita decide untuk invest atau swing, if harga dia naik macam roller coaster, by right, okey tak untuk kita jual? Saya faham macam tu lah soalan dia. Sebenarnya baik jual. Sebab dia naik roller coaster, menakutkan. Ataupun you standby untuk jual. Contoh saham yang tak reti rehat sampai hari ni. Hari ni rehat kot. Sebab hari ni macam tak nampak. Akhirnya dia rehat. Contoh macam saham ni. Bila dia berlaku, nampak? Ni cantik sebenarnya. Asal usul dia cantik. Asal usul dia cantik. Okay, asal usul dia cantik. Maksudnya dia naik, dia rehat, dia naik, dia rehat. Tapi bila dia start break 40 sen ni, dia dah jadi tak betul lah. Okay, dia jadi tak betul. Tapi
adakah you patut jual terus kat sini? You boleh kalau you nak, atau cara lain, dia naikkan trailing stop. Dia naikkan trailing stop. Dia naikkan trailing stop. You hit 100%, you jual separuh unit saham yang you ada. Sebab apa? Sebab you tahu baki yang ada dalam tu adalah you punya profit je. Modal you dah tarik keluar bila you dah hit 100%. Jadi yang lari dalam tu profit. At least you dah tarik modal. Modal tu you boleh trade dekat tempat lain. You boleh letak duit tu kat tempat lain. Beli saham lain. That is how it works. That is the way sebenarnya untuk you nak kembangkan duit you. Bila dia naik, mencanak-canak macam ni. Okay, contoh satu lagi. Ini pun breakout. Nak beli tapi tak boleh beli. Saya nampak dia dekat sini ni sebelum breakout. Sebab macam saya cakap, saya suka cari saham yang hampir breakout. Saya nampak dia naik kat sini. 123 masa tu. 123, 124 masa tu. Saya dah mula nampak. Saya nak beli tapi saya cakap okay, relax dulu, belum breakout. Dia breakout. Okay, tak apalah, masa tu pegang saham lain. Lepas tu tap, dia naik tak berhenti. Sekarang ni dia dah sideways. Ada chance untuk masuk balik. Tapi sekarang ni tunggu dia breakout kat sini lah, RM1.75. Sebab dia naik laju sangat. Tu sebab saya tak berani nak masuk. Okay. Yes, tu normal. Macam saya lah, main EG pagi tadi. Letak trailing stop RM2.10 lah. Sekali jual dekat RM1.99. Tak ke 10 sen lagi tu? Kan? Kan 10 sen lari tu. Tu normal. Kita manusia. Kita ada emosi. Tu sebab saya bila dia dah jatuh laju macam tu, whatever profit yang tinggal, ambil sahaja. Janji kita profit. Walaupun 3%, walaupun 5%, walaupun 6%. Walhal tengah hari boleh dapat, awal-awal pagi boleh dapat 20%. So itulah dia sebenarnya tuan-tuan puan saham. Okay. At the end of the day, it's how you control your emotion. How you control you punya emotion. Okay. So cukup daripada saya untuk malam ni. Hopefully you learn something. Okay. Sebab sharing pada malam ni dia lebih kepada berbentuk teguran dan peringatan. Sebab ramai sangat yang sibuk mencari dia punya, orang kata, holy grail method ataupun teknik yang confirm 100% untung kan. Lepas tu cakap lah simple je breakout, lepas tu breakout tak jadi, and how you want to counter that kan. Kalau breakout tak jadi, selalunya you kena check balik kenapa breakout you tak jadi. You beli saham yang macam mana? You beli saham 20 sen ke? You beli saham setengah sen ke? You beli saham RM1 ke? Kalau you beli saham RM1, you kena tengok history dia. History dia pernah naik daripada 20 sen ke? Contoh macam euro, daripada 20 sen dia pernah naik kan. Suddenly dia jadi mahal. Contoh Gats, contoh Vivocom. You jangan terpedaya dan jangan tertipu lah dengan saham-saham yang macam ni. Walaupun harga dia RM2, walaupun harga dia RM1, tapi you kena tengok history dia. Okay? Sebab apa? History dia tak boleh tipu. Sejarah dia tak boleh tipu apa yang dia buat. Sebab apa? Sebab history will repeat itself. Okay? Macam mana history repeat itself? You boleh tengok, rujuk balik dekat chapter berapa? Chapter berapa dah dekat YouTube, you carilah. Saya ada kupas sikit pasal history will repeat itself. Okay. Jadi itu saja daripada saya, sharing daripada saya malam ni, lebih kepada bersifat teguran. Hopefully you learn something lah. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. That's all right.